Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand.
itu dia memori berkasih daripada Acik Spin dan Siti Nodiana di Nasional FM, sentiasa di hati. Alhamdulillah, syukur akhirnya kita dapat bersama-sama dengan doktor. Kembali lagi pada hari ini, doktor. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Ya, sebelum ni kita jumpa sebelum belanjawan. Kita kongsi tentang pra belanjawan. Hari ni pasca belanjawan, dan kita rakyat Malaysia semua dah tahu dah apa dia dapat apa, orang ni dapat apa, apa yang dipotong, apa yang tak dipotong, kan. Jadi semua dah tahu dah. Jadi kita hari ini dalam pasca belanjawan tu, kita nak dengarlah pandangan daripada doktor sendiri sebagai seorang penganalisis ekonomi dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Jadi nak tahulah bagaimana pasca belanjawan 2023 ni dari aspek menyederhana kesenjangan rakyat. Sebelum tu saya nak kenalkan dulu doktor Profesor Madya Dr. Nur Ali Rizwan Shah Muhammad Dali, yang tak asing lagi. Kalau anda selalu mengikuti beliau di media sosial, mesti tahu dah, kenal dah ataupun selalu menonton Bis Malaysia ke, Selamat Pagi Malaysia ke pun, selalu juga bersama-sama dengan kami di RTM. Jadi hari ni doktor, kita sebut kesenjangan ni, masa pembentangan tu mungkin ada yang pertama kali dengar, ataupun mungkin ada yang tahu. Bagi mereka yang orang sastra mungkin dia faham lah. Bagi kita ni jarang-jarang kita gunakan perkataan kesenjangan ni, tapi digunakan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam pembentangan Jumaat yang lepas. Kesenjangan tu saya sendiri mencari maknanya ialah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Dia lebih ke macam ni lah. Saya pun ada juga, saya ahli ekonomi, kita tak menggunakan kesenjangan. Kita akan lebih menggunakan perkataan yang mudah lah, kan, yang senang. Tapi kesenjangan ni adalah jurang. Jurang. So maksudnya dia ada perbezaan. Jadi kalau kita tengok dalam pembentangan tu, dia nak menyelesaikan masalah atau menyederhanakan kesenjangan tu, maksudnya nak mengurangkan jurang. Mengurangkan jurang lah. Sikit tu doktor bagi tahu. Jadi macam mana doktor akan bagi pencerahan kepada kita rakyat Malaysia supaya lebih memahami apakah yang dibawakan kaedah ataupun yang diperuntukkan lah oleh Perdana Menteri dalam belanjawan yang dibentangkan minggu lepas, supaya kita lebih mudah, lebih faham mengapa agaknya Perdana Menteri bagi dekat orang ni banyak ni, bagi sektor ni banyak ni, kan. Jadi untuk aspek ini, menyederhana kesenjangan ni, doktor, kalau kita tengok dalam belanjawan tu, antara ikhtiarnya adalah menoktahkan miskin tega dan meminimumkan beban sara hidup. Ini dua ikhtiar yang digariskan dalam bajet ni. Untuk menyederhana kesenjangan yang dihadapi oleh rakyat, seperti kos sara hidup dan harga barang yang tinggi, dengan memberi pelbagai bantuan dan insentif untuk dua ikhtiar ni. Tapi dalam masa yang sama, sebelum kita cerita tentang bantuan dan insentif tu, negara kita juga ada hutang yang perlu dilunaskan. Ini kita tahu Perdana Menteri kita pun ada maklumkannya. Macam mana tu doktor? Adakah ini akan menjejaskan kestabilan keuangan negara atau sebaliknya? Sebab bantuan pun nak bagi juga, insentif pun nak bagi juga, hutang pun nak bayar juga. Macam mana? Itulah. Macam ni lah. Saya nak bagi analogi lah. Analogi supaya mudah faham. Macam kita lah, kan. Kita macam tahun ni dah ada buat bajet. Ada buat bajet tak? Ada. So bila buat bajet tu, kita tahulah kita ni ada berapa kita punya pendapatan dalam setahun tu nanti, berapa perbelanjaan kita, kan, yang kita nak kena belanja, dan lepas tu ada surplus ataupun defisit. Kan, ada surplus atau defisit. Saya sendiri tahun ni defisit lah. Tapi maksudnya lepas pendapatan, tolak simpanan, lepas tu belanja, tengok ada defisit. Sebab apa defisit? Sebab nak, yelah, ada anak, kan, anak 5 orang, kan. So seorang tu dah masuk universiti. Bukan contoh lah, betul ni. Betul lah. Okey. Masuk universiti dan sebagainya, kan. So dia ada dia punya perbelanjaan sendiri, kan. Macam saya tak dapat, maksudnya dia orang pun tak dapat beasiswa dan sebagainya lah. So maksudnya parents lah yang kena tanggung. Jadi kita punya bajet tu nanti ada yang dapat lebih sikit, sebab dia mungkin nak kena bayar sewa rumah dan sebagainya. Adjust lah kat situ. Tapi akhirnya saya tengok, selepas saya dah dapat pendapatan, ada simpanan, lepas tu belanja, lepas tu kita tengok ada defisit.
Ada defisit lah maksudnya. Maksudnya bila dah dapat tu, dah tolak simpanan apa semua, ada lagi yang perlu nak kena bayar, tapi defisit lah. Belanja dah terlebih lah. Okay. Jadi maksudnya sekarang ni saya nak kena fikir lah. Saya nak kena sama ada saya nak kena tingkatkan pendapatan. Kan pendapatan saya macam mana saya nak tingkatkan kan. Mungkin nak buat part time ke ataupun nak itulah contoh dia. Yang keduanya mungkin saya kena kurangkan perbelanjaan. Penjimatan lah. Kan saya kena jimat ataupun saya terpaksa mencari sumber, contohnya bukan pendapatan. Ni hutang. Kalau saya nak lah. So saya kena dapatkan pembiayaan. Contohnya. Tapi saya rasa saya taklah nak ambil pembiayaan. Saya akan cuba kepada kaedah meningkatkan pendapatan untuk keluarga saya kan. Contohlah kan. Jadi dalam contoh macam ni, kerajaan pun dia akan ada perbelanjaan, ada juga pendapatan dan juga nanti ada defisit dengan surplus. Kan? So bila defisit tu yang kena hutang. Tadi cerita hutang kan, cerita hutang. Tapi dalam masa yang sama nak kena juga subsidi tu, nak belanja tu, nak bagi kepada tadi yang menoktahkan ada dipanggil apa dia, menyederhanakan kesenjangan tu kan. Jadi perlu ada bantuan kan, perlu ada meningkatkan pendapatan rakyat dan sebagainya, beri bantuan contoh kan. Jadi kat situ ada juga hutang. Tapi macam saya balik kepada analogi saya, okay, saya defisit. Tapi saya defisit perlu untuk pertumbuhan keluarga saya. Maksudnya bukan tambah keluarga lagi. Untuk kelangsungan. Maksudnya dia nak masuk universiti, nak apa semua kan. So saya perlu juga benda tu, saya perlu kan. Jadi dekat sini memang kita kadang-kadang terpaksa, ada masanya terpaksa nak berhutang, untuk kita berkembang, untuk pertumbuhan. Jadi negara pun sekarang ni kita tengok memang defisit je daripada tahun 90-an, ada 3 tahun ke 4 tahun je kita surplus, selebihnya memang defisit. Jadi maksudnya macam saya balik kepada analogi tu, sebab saya nak kena pastikan anak pergi masuk universiti, pergi masuk sekolah, apa tu dia punya keperluan dia kan, buku dan sebagainya, makan dia setiap bulan dan sebagainya. Jadi itu memerlukan perbelanjaan. Betul. So kadang-kadang kita fikir juga macam mana kita nak cut kan, kita nak penjimatan, jimatkan diorang ni kan, nak balance kan. Tapi nasib baik ada menu rahmah kat diorang RM5 satu hari kan. Tapi maksudnya nak jimatkan sangat pun susah. Nak jimat sangat pun susah kan, sebab kalau terlalu jimat pula, nanti mungkin dia punya kehidupannya tak berapa selesa kan. Kan patutnya kita at least RM5 ke RM10 sehari untuk dia makan, tapi last sekali kan jadi kena RM3 pula ke kan sekali makan. So kesian lah kan. So sama juga dalam konteks ni. Jadi hutang tu memang kena ada. Tapi dalam ni kan soal menoktahkan kemiskinan tu adalah satu cabaran yang sangat besar lah. Jadi kalau kita nak tengok dia punya konsep keseluruhan dia ialah menyederhanakan kesenjangan. Maksudnya mengurangkan jurang. Jadi kalau maksudnya jurang tu maksudnya yang mana B10 tu terlalu jauh dia punya perbezaan dengan T20. So kalau kita tengok dari segi logiknya, kalau nak kurangkan dia punya jurang, kena tingkatkan pendapatan B10 ni. Kan tingkatkan pendapatan dia, ataupun you nak kurangkan pendapatan T20. Marah pula. Barulah dia balance dia kurangkan dia punya jurang tu. Dia rapat sikit kan. Sekarang ni kalau tidak dia akan sangat terlalu besar jurangnya. Okey, Doktor, sebanyak RM8 bilion diperuntukkan dalam STR, sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 9 juta penerima dan keluarga dalam kumpulan miskin tega layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. Jadi apa komen doktor, impak yang baik buat negara untuk jangka masa pendek dan dalam aliran aktiviti ekonomi? Okey, jangka pendek RM3,100 ni banyak ni doktor. Okey.
dalam jangka pendek baguslah. Okey, inisiatif yang baik. Okey, sebab apa dia nak 3,100 tu kepada golongan B10. Saya kata B10. B10 ke B40? B10. Oh, B10. Okey. Sebab B40 dapat 2,500 je. Okey. 2,500. Tapi B10 tu yang sampai 3,100. Dia ada tambahan 600. Tu B10. Maksudnya ini B10 ni kita boleh katakan miskin tega lah. Miskin tega. Kalau yang B40 tu kira maksudnya dia tak adalah miskin tega. Miskin tega ni memang betul-betul cukup makan je lah macam tu. So miskin tega tu kan maksudnya bak kata orang cukup makan je lah. Kan pagi makan pagi macam tu lah lebih kurang. Okay, jadi dia ni dalam jangka pendek dia boleh membantu golongan miskin tega ni. Kalau boleh tu kan, dia menoktahkan tu. Maksudnya kalau menoktahkan tu, dia tak ada lagi dalam golongan B10 patutnya. Dia akan naik kepada B20 ataupun B30. So jadi 3,100 tu akan memberikan mereka peluang untuk meningkatkan daya beli. Kuasa beli lah. Maksudnya dulu ada berapa je, sekarang ni dah tambah lagi. So adalah kuasa beli. Apabila ada kuasa beli, dia akan meningkatkan juga industri peruncitan lah. Selalunya dia macam B10 ni, dia tak beli barang mewah kan, dia akan beli barang keperluan. So maksudnya dia akan meningkatkan industri peruncitan dan juga perkhidmatan. Jadi dari satu segi dia akan meningkatkan juga sektor-sektor tertentu, peruncitan dan perkhidmatan seperti yang kita anggarkan ni kan. Dan dia akan menggalakkanlah pertumbuhan ekonomi. Tapi dari segi penggunaan penggunaan. Okey, sebab apa kalau dalam pendapatan ekonomi tu kita kadang tengok penggunaan itu consumption, ataupun dari segi pelaburan, ataupun dari segi pembelanjaan kerajaan, dan juga ekspor dan import. Itu pendapatan negara kalau kita nak tengok pendapatan negara kan. Jadi kalau kat sini kita nampak dia akan meningkatkan penggunaan, itu consumption. Okey, faham. Jadi daripada consumption itu aktiviti ekonomi itu lebih rancak lah. So, maksudnya pelaburan dengan kerajaan tu dia salurkan kepada golongan B10 ni, dan B10 ni akan berbelanja. Macam tu. Okey, maknanya ada satu impak yang positif lah. Satu yang bagus lah, sebab dia kalau dia tadi lah kita nak kurangkan tadi kesenjangan tu. Jadi dia kurang sikit senjang dia tu. Maksudnya dia akan jadi daripada B10 kepada B20. Ataupun dia naik ke B30. Okey, macam mana pula doktor? Ini kita nak cerita tentang cukai pula dalam Belanjawan 2023. Kadar cukai dinaikkan antara 0.5% sehingga 2% menyebabkan banjaran pendapatan 100,000 hingga ke 1 juta dan hanya mereka yang berpendapatan 230,000 ke atas akan membayar lebih cukai. Lebih besar sikit. Kan? Jadi adakah ini juga satu kaedah yang baik macam untuk yang macam doktor cakap tadi tu, untuk merapatkan jurang antara B10 dan T20 ni. Jadi kata mudahnya yang kaya ni akan dikenakan cukai lebih. T20 marah lah ni. Cukai yang lebih. Sebab dia tapi kenaikan ni sesuai ke dengan ekonomi untuk sekarang? Jangka pendek memang satu inisiatif untuk tadi menyederhanakan kesenjangan. Dia memang boleh memberikan impak yang ialah kita nak mengurangkan jurang tu kan. Tapi dalam konteks satu lagi dia juga meningkatkan dasar fiskal pendapatan negara. So mengurangkan defisit. Kita nak kurangkan sikit defisit. Sebab tu kalau kita tengok bajet yang 2023 ni dia menguncup sikit daripada 5.5% yang dulu kepada 5%. Jadi mungkin daripada salah satunya ialah daripada peningkatan cukai untuk golongan yang 100,000 ke atas ni. Golongan T20 lah, kita kata T20 lah. T20. Dalam tapi kita kena betul-betul berhati-hati tau dalam untuk jangka panjang macam mana. Sebab jangka pendek mungkin dia golongan T20 akan rasa okeylah, tak apalah, kita bantulah negara kan untuk bayar cukai lebih sikit. Tapi kita nak kena juga berhati-hati supaya dia tak nak nantikan takut nanti kan golongan T20 ni akan rasa cuba nak melabur tempat lain ke. So dia mungkin akan daya saing kan negara.
untuk golongan-golongan yang berpendapatan tinggi ni mungkin dia akan tengok peluang-peluang di tempat lain pula. Jadi kita kena tengok dari jangka panjang ni macam mana. Kan sebab diorang ni yang banyak melabur di dalam negara kan. So kita tak nak pula pelaburan tu ditarik. Dalam jangka panjang lah. So jangka pendek kita mungkin boleh laksanakan, tapi kita kena teliti juga untuk jangka panjang supaya dia juga adalah, maksudnya keadilan sosial jugalah untuk golongan T20 ni juga. Ataupun ada insentif-insentif yang boleh menyebabkan mereka ni bayar cukai, meningkatkan cukai, tapi ada insentif lain yang menarik hati golongan T20 untuk membantu mereka terus kekal membayar cukai lah. Bayar cukai. So macam tu. Itu cara dia. Baik. Sebab yalah kita untuk jangka masa panjang lah. Yang duit banyaknya selalunya dia orang ni kan. So itulah yang kita nak minta dia orang bantu juga. Kurangkan juga pendapatan jurang kesenjangan tu. Tapi pada masa yang sama kan berhati-hati. Terus juga berada di Malaysia dan juga melabur di Malaysia dan ini. Terus membantu negara pendapatan negara seterusnya. Okey, teruskan dengan Nasional FM. Kita akan sambung lagi selepas ini. Perkongsian kita hari ini dalam Alpha 102 ialah pasca belanjawan menyederhana kesenjangan rakyat bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Nur Agli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi dari Universiti Sains Islam Malaysia. Teruskan mendengar dan teruskan menonton di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun. Kembali dalam rancangan Temu Bual Alpha 102 bertemankan saya Lela Zing di sini dan kita nak kembali bersama-sama dengan doktor. Hari ini pasca belanjawan 2023 menyederhana kesenjangan rakyat, kita nak cerita juga macam doktor cakap tadi kan, kesenjangan tu adalah ketidakseimbangan jurang antara kategori rakyat ni daripada B10 ke T20 tu. Kita nak elakkan terlalu besar jurangnya. Tapi kita nak kaitkan dengan isu keterjaminan makanan. Bagaimana Perdana Menteri kita memberikan tumpuan utama jugalah, sebab sebanyak 126.8 juta diperuntukkan bagi menaik taraf pengairan dan saliran dan 550 juta ringgit dana pembiayaan agro makanan sebagai kemudahan modal kerja untuk PKS pertanian ke arah menghasilkan tanaman dan makanan negara kita sendiri. Kenapa agaknya Doktor, Perdana Menteri kita mengambil langkah ini dan ia harus difahami oleh rakyat Malaysia? Kita kena faham. Kita kena ni bersedia. Keterjaminan makanan tu maksudnya kalau bahasa Inggerisnya dengan izin food security kan. Food security maksudnya kalau ada apa-apa berlaku di luar jangkaan kita disebabkan oleh masalah global,
okay, masalah peperangan ke masalah dulu COVID-19 dan sebagainya, kita mempunyai makanan yang cukup untuk rakyat tempatan, dan malah kita ni tak perlulah nak terlalu bergantung dengan import makanan. Kan? Import makanan. Jadi import kita sekarang ni, kita memang import memang banyak kita import. Kita import maksudnya kalau dalam segi makanan tu kita ialah pengimport bersih. Kita ni sebab apa? Kita dah bertukar kan daripada dulu sebuah negara yang berasaskan pertanian, lepas tu tukar kepada perindustrian. Okay, sekarang ni kita tengok mungkin dah terlalu fokus juga pembuatan dan juga apa semua, tapi kita nak perlu ada juga keterjaminan makanan kita tu yang kita sendiri boleh tawarkan untuk rakyat sendiri. Jadi harga barang pun kita boleh kawal. Sebab ialah kita yang menghasilkan makanan. Yang kita tak perlu bergantung sangat dengan negara luar. Bila negara luar tu berlaku peperangan ke apa ke, kita pun terpaksa juga terkesan. Harga pun tiba-tiba mahal kan, sebab kita kena import. Okay? Jadi apa yang telah dibentangkan hari itu untuk memberikan pembiayaan kan kepada PKS ni, pertanian ni, jadi maksudnya yang pentingnya diorang mudah dapat. Jangan nanti kan bila Kang pergi minta kan tak dapat, susah lah. Itu maksudnya kena masa pelaksanaan tu. Okay, diorang mudah untuk dapat pembiayaan supaya barulah boleh berkembang. Okay, pertanian tu. Saya pun macam saya secara personal, saya sangat suka tengok macam diorang buat ini personal basis lah. Menanam yang jenis apa ni yang tingkat tu tingkat di kondo tu kan, pasu tingkat tiket dia kata kan macam inilah, tapi saya nak buat saya tak kerti. Jadi maksudnya kat sini pun asalnya perlu nampak je kecil kan di rumah, tapi sebenarnya memberi impak juga tu. Memberi impak, tak payah beli kan, tak payah beli, tapi cuma tak tahu buat macam mana kan. So nak kena belajar. Jadi kalau kat sini mungkin pembiayaan tu mungkin ada nanti, tapi kena juga masih ada lagi latihan tu kepada. Okey, kita sambung doktor selepas berita. Nampaknya kita kena sambung lepas berita. Okey. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani. Kerajaan melaksanakan inisiatif pendapatan rakyat yang akan menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin. Kembali bertemankan saya Laila Zain di sini dalam rancangan Temu Bual Alpha 102 pasca Belanjawan 2023 menyederhana kesenjangan rakyat. Kita sambung doktor. Okey. Tadi kita cerita tentang keterjaminan makanan. Macam mana impaknya jangka panjang untuk negara? Okey, kalau jangka panjang baguslah. Maksudnya kalau dapat dilaksanakan dan kita dapat menghasilkan makanan kita kan, dari segi sayur kita, daging, dari segi telurnya dan sebagainya kan. So maksudnya kita boleh bertahan apabila berlakunya kejutan-kejutan daripada luar yang tak dijangka lah. Yang tak dijangka tu memang bencana kita tak jangka ke apa ke kan. Kita masih lagi boleh survive. Boleh meneruskan kelangsungan. Dan malah kita pula boleh ekspor pula kepada negara lain. Kan. Jadi itu dah menambah pendapatan pula. Pendapatan kita dan dan tidak secara langsung pendapatan negara juga. Macam itulah. Okey, doktor, yang terakhir sebagai kesimpulannya. Sebenarnya ada banyak lagi lah bantuan insentif, dana dan geran yang diperuntukkan dalam belanjawan kali ini. Bermula dari B10 tadi doktor miskin tega sampailah ke M40 dan juga sampailah ke arah menjana tanaman untuk negara sendiri, keterjaminan makanan yang kita sebutkan tadi bagi mencapai matlamat keadilan sosial dan matlamat untuk menjederhana kesenjangan rakyat ni. Jadi secara keseluruhannya doktor, dua ikhtiar dalam bajet ni iaitu menoktahkan miskin tegah, satu cabaran yang besar dan meminimumkan beban sara hidup ni. Adakah berada di landasan yang betul? Dia landasan yang betul tu, insya-Allah lah inisiatif yang baik. Mungkin satu inisiatif yang baik untuk mengurangkan kesenjangan tadi. Ialah B40 dia dapat daripada segi macam ni. M40 dia ada pengurangan cukai sikit. T20 dia pula ada naik sikit cukai dia. So tapi maksudnya kita nak cuba untuk mengurangkan jurang ataupun kesenjangan tu. Okay, jadi dari segi strategi jangka pendeknya memang sangat bertepatan lah. Landasannya betul. Tapi kita mestilah tengok bila kita buat contohnya perancangan tu, ada masanya kita kena tengok balik kalau jangka panjangnya bagaimana. So dalam inisiatif macam tadilah, inisiatif sumbangan tunai rahmah kan, jadi menu rahmah jualan rahmah macam-macam kan, baku rahmah dan sebagainya. Jadinya boleh memberikan kelegaan lah kepada golongan B10 terutamanya. Dan kena noktahkan tu dah tak ada dah B10. Tapi kalau tak ada B10 persoalannya siapa pula jadi B10. So B20 tu akan jadi B10 pula nanti. So dia akan ada rentetannya lah selepas itu. Tapi apa-apa pun kita memang kena tingkatkan pendapatan golongan B10 ni. Sebab apa dah tak boleh dah hidup dengan cara zaman moden sekarang ni. Kalau hidup bawah 1,500 tu itu agak sukar lah pada waktu sekarang. Jadi bila memang dah naik mungkin akan dapat merasai kan
macam mana kehidupan yang selesa, ataupun yang cukup, yang kecukupan lah, kecukupan. Jadi yang pentingnya memang dia berikan, tadi macam tadi kita dengar kan, PM beritahu dia akan diberikan secara bulanan. Okey, yang tu memang seperti yang saya pernah suarakan dulu. Mungkin boleh diberikan secara bulanan supaya dia tak payah tunggu 3 bulan 4 bulan kan. Jadi setiap bulan tu dia dapat. Tapi yang paling penting yang mungkin kita boleh bawa kan, ataupun boleh dilihat oleh kementerian ialah dia antara bagi pancing dengan bagi ikan. So kita sekarang ni bagi ikan, okey, untuk dia cukup makan dan boleh terus hidup dan keluar daripada miskin tegak. Tapi sekarang ni kalau boleh kita bagilah pula pancing. Baik. Okey, terima kasih doktor untuk perkongsian pada hari ini. Diharapkan bermanfaat untuk kita semua. Pada anda sekiranya mungkin anda baru mengikuti rancangan ini terlepas yang di awal tadi, anda boleh tonton semula di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Muhammad Rizwan Shah Rizwan Shah Muhammad Ali. Rizwan Shah Muhammad Ali. Panjang. Itulah Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali. Penganalisis ekonomi dari USIM. Terima kasih sekali lagi doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. FM Sentiasa di Hati.